Bagaimana garam bulo dibuat? Dr. Oriental Il-hun Kim di Korea mencipta proses pembuatan garam bulo. Mari kita lihat cara membuat garam bulo yang istimewa dan unik. Pertama sekali, untuk membuat garam bulo yang berumur lebih dari 3 tahun akan disediakan. Bulo mengandungi banyak mineral termasuk kalium dan kalsium. Selepas memitik dan memotong batang bulo tebal dan lurus dari hutan bulo, mereka diangkut ke kilang. Potong satu sisi supaya terbuka. Satu sisi tetap tertutup supaya dapat mengandungi garam. Bahan mentah kedua untuk membuat garam bulo adalah kayu payun yang digunakan untuk membuat api. Pokok payun dibelah kepada beberapa bahagian dan dikeringkan secara semula jadi di tempat di mana tidak ada hujan untuk menjaga resin payun di dalam kayu semasa proses pengeringan. Ini adalah timbunan kayu bakar yang disediakan di kawasan berangin yang juga merupakan tempat yang baik untuk mengelakkan hujan. Bahan ketiga adalah garam laut yang dituai dari luar pantai barat Korea. Garam laut dikendalikan secara menyeluruh dengan petunjuk asal melalui sistem pengesanan. Apabila bahan-bahan seperti bulo dan garam disediakan, garam laut digiling halus sebelum dimasukkan ke dalam bulo. Semasa mengisi tangkai bulo dengan garam laut, garam mesti dimasukkan dengan padat ke dalam bulo sehingga boleh mengeras dan dibakar dengan baik. Ini adalah kerana apabila garam dibungkus dengan padat, inti dari bulo dapat diserap dengan lebih ke dalam garam dan garam dipanggang dengan baik ke dalam tiang yang kukuh. Tutup tangkai bulo berisi garam laut dengan tanah liat yang juga mengandungi mineral. Bariskan tangkai yang terisi di dalam tanah besi dengan kemas. Nyalakan api dengan kayu payun yang dikeringkan dengan baik. Suhu tinggi api kayu payun mencairkan segala kekotoran garam laut dan membolehkan mineral yang terdapat di dalam bulo dan tanah liat merah menembus tiang garam juga. Dalam proses membakar kayu api suhu tinggi, inti dari bulo kebanyakannya meresap ke tiang garam dan sebahagiannya disejat atau dibuang. Bulo terbakar dan tiang garam panas merah. Batang bulo dibakar pada suhu 800 Celsius. Bulo dibakar selama sekitar 10 jam dan berubah menjadi abu dalam tanah besi sementara tiang garam putih dan tanah liat masih kekal. Selepas proses pembakaran, pilih tanah liat yang dikeraskan dan berus abu bulo dari tiang garam. Semasa proses ini, sebilangan arang bulo mungkin dimasukkan ke dalam garam. Tapi, ini adalah sifat garam bulo dan selamat dimakan. Masukkan tiang garam ke dalam pengiling. Kini kami mendapat serbuk garam bulo sekali panggang. Masukkan garam bulo sekali ke dalam tangkai bulo baru. Dan seperti sebelumnya, masukkan dengan padat ke dalam tangkai dengan alat getaran. Setelah menutup tangkai bulo dengan tanah liat, masukkan batang bulo ke dalam tanah besi sekali lagi dan nyalakan api lain dengan kayu payun. Hancurkan tiang garam setelah dibakar dan masukkan kembali ke tiang bulo baru dan ulangi prosesnya 8 kali secara keseluruhan. Kerja ini dijalankan dengan teliti selama 2 minggu. Garam bulo yang dipanggang sebanyak 8 kali dimasukkan ke dalam tanah besi yang direka khas dan kemudian menjalani proses pencahayaan ke-9. Pada kali ke-9, anda membuat api resin di atas suhu 1500 Celsius yang dapat mencairkan tiang garam yang dipanggang 8 kali tadi dan garam cair akan mengalir seperti lava. Proses lebur ke-9 dan terakhir ini memerlukan kemahiran yang sangat baik semasa menguruskan kebakaran. Kita harus selalu mempelajari dan mengembangkan teknik ini kerana kualiti garam bulo bergantung kepada kemahiran ini. Tiang garam telah berubah cair seperti lava oleh kepanasan yang tinggi. Kami menaruh penat lelah dan usaha dalam proses ini selama 15 hari. Garam bulo cair tadi dipadatkan dan akan sejuk selepas 2 hari. Garam bulo dikeluarkan dengan menterbalikannya. Ini adalah saat paling mengujikan dan menegangkan untuk melihat garam bulo yang telah siap. Dengan harapan kerja keras dan usaha selama 15 hari akan mendapatkan hasil baik. Sebahagian akan dicampurkan dengan arang bulo dan sebahagian lagi tidak akan dicampurkan. Ini mesti dilakukan oleh orang berpengalaman untuk memisahkannya dengan betul. Ini adalah garam bulo dipanggang 9 kali lengkap yang bersinar seperti kristal. Proses menghilangkan kekotoran dari garam dengan api yang tinggi dan menjadikannya garam bulo beralkali adalah teknik kreatif yang hanya ada di Korea.
Ini adalah harta karun seperti belian, garam bulo kami yang diekspor ke seluruh dunia. Sekarang, masukkan kristal garam bulo ke dalam penghancur dan hancurkannya. Untuk meningkatkan pengeluaran biji-bijian kristal garam bulo, hancurkan seperlahan yang mungkin. Sebok dan bijiran garam bulo campurkan bersama. Sekiranya campuran sebok dan biji-bijian diletakkan ke dalam ayak, ia akan dipisahkan mengikut saiz. Biji-bijian bagus untuk dilarutkan dengan air liur anda dan seboknya sesuai untuk dijadikan perasa makanan atau minum dengan melarutkannya di dalam air. Sekarang kita akhirnya berada di tahap membungkus garam bulo yang telah siap. Mesin membuang jumlah garam bulo yang tepat ke dalam beg pembungkusan dan botol mengikut berat yang ditetapkan. Ia dibungkus ke dalam beberapa bekas, terutamanya kantong dan botol. Ini adalah proses memasukkan garam bulo yang dipanggang 3 kali ke dalam kantong. Langkah terakhir ialah melekatkan label. Pakej ini mengandungi sampel 80 gram dan 10 gram dan diekspor terutamanya ke Malaysia, Singapura dan Amerika Syarikat. Bungkus garam bulo ke dalam bekas 250 gram yang diperbuat daripada kertas mesra alam. Proses pembuatan garam bulo adalah kaedah yang sangat saintifik untuk mensintesis mineral dari bulo dan tanah liat menjadi garam dengan kepanasan yang tinggi.